Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Ya, kita kembali untuk sesi live kita harian lah. Bos, jap. Bos. Okey. Uh, Hari ini kita akan bincang satu tajuk menarik, iaitu isu, masih pada isu Pakatan Harapan lah, dan DAP khususnya. Okey. Saya nak petik satu kenyataan yang dibuat oleh Anthony Loke, iaitu pemimpin DAP yang pada hemat saya ni, antara banyak-banyak pemimpin DAP ni, kalau dia bercakap tu memang berfakta lah. Tetapi ada satu kenyataan yang dibuat oleh Anthony Loke baru-baru ni. Sebab kita dah maklum, dalam Pakatan Harapan ada 3 parti, iaitu Amanah, DAP dan PKR. Amanah DAP lah ni sebenarnya is with Mahathir. Mengapa saya dah cerita. PKR dia tak boleh terima Mahathir pun saya dah cerita mengapa. Okey, jadi apabila Amanah dan DAP secara kolektif menamakan Tun sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, kita automatik anggap benda tu sebagai pencalonan Pakatan Harapan for Tun. Sebab mengapa? Sebab 2 daripada 3 dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan dah kata Tun. Maknanya ia adalah keputusan Pakatan Harapan, tak kira PKR setuju tak setuju. Dan sini kita boleh lihat bahawa sebenarnya Pakatan Harapan lah ni dipengaruhi bukannya oleh Anwar. Anwar sebenarnya pengaruh dia dalam PKR pun dah merosot teruk. Hampir setiap hari pemimpin duk keluar, beratus-ratus, beribu-ribu duk keluar dari PKR. Memang dah retak teruk. Kini Pakatan pun bukan lagi bawah pengaruh dia. Jadi sekarang DAP, Amanah dan Kem Mahathir. Okey, Kem Mahathir ni saya nak cerita sedikit lebih lanjut. Saya nak sahkan hari ini Kem Mahathir termasuk 5 ahli PPBM yang bergelar ahli parlimen lah ni, yang keluar dari yang bukan bersama blok kerajaan. Kemudian lebih dari 10 daripada PPBM yang dalam blok kerajaan. Okey, lebih dari 10, tapi just untuk mudahkan kita kata 10 lah. Now ini bukannya blok Azmin lah. Okey, blok Azmin majority. Saya tak nak cerita Azmin sendiri macam mana, tapi saya nak cuma katakan blok Azmin majority is with Kem Mahathir. Kemudian so dekat situ dah ada hampir 20 dari PPBM lah. Okey. Dan tim B, UMNO, bilangan yang besar Kem Mahathir, warisan Kem Mahathir, majority MP Sarawak Kem Mahathir, DAP Kem Mahathir, Amanah Kem Mahathir. Baik, congakkan tu saudara-saudari buat sendiri. Okey, congakkan tu saudara-saudari buat sendiri. Okey, sekarang saya nak balik pada kenyataan Anthony Loke. Anthony Loke memberitahu bahawa dia memberitahu kepada PKR, jangan bimbang. Mahathir sendiri dah kata dia nak pegang hanya untuk 6 bulan. Jadi lepas 6 bulan kita ada mekanisme untuk pastikan Mahathir akan letak jawatan. Sebab Mahathir masih perlukan 38 MP PKR. Okey, masih perlukan 38 MP PKR. Jadi jika dia tak letak jawatan, kita boleh gugurkan. Mereka boleh keluar dan tumbangkan kerajaan, kita boleh cetuskan pilihan raya. Nah, kenyataan ni saya nak pecahkan kepada 2. Satu is kita ada mekanisme untuk tumbangkan kerajaan. Satu is Mahathir perlukan 38. Now, saya tak tahu sama ada Anthony Loke ni sengaja memberitahu ni untuk sebagai strategi
walaupun dia sebenarnya dengan tone ataupun dia benar-benar maksudkan benda ni, sebab benda ni tak masuk akal. In the first place, saya dah beritahu nombor tadi. So saudara-saudari buat congakkan, saudara-saudari sendiri buat keputusan. Akhirnya Mahathir akan perlukan ke tidak 38 MPPKR. Nombor 2, tadi ada satu kumpulan yang saya tak sebutkan apabila saya beritahu siapa dalam kem Mahathir. Ada sebilangan di dalam PKR pun dalam kem Mahathir. Sebab Anwar tidak lagi menguasai seluruh 38 MP PKR. In the first place, 5 tu memang dah kem Azmin, dan lah ni majoriti dalam kem Azmin dah dalam kem Mahathir. Situ pun dah tolak 5. Jadi kalau kita ambil 38 tolak 5, ada 33. 33 tu bukannya bawah kontrol Anwar. Anwar, saya dah beritahu berulang kali, nak kata dia kontrol 25 pun saya akan terkejut. Okey. So kenyataan tu tak masuk akal sebab ianya tidak benar, iaitu dia tak perlukan 38 ke atau PKR ke, ataupun sebenarnya Anwar, kem Anwar, yang saya jangka antara 20 hingga 25 sebenarnya. Tapi atas sebab dia adalah nak kerjasama dengan Pakatan Harapan, dan atas sebab Anwar adalah salah satu komponen Pakatan Harapan, jadi dia adakan mesyuarat tu sebagai formality. Juga hendak melihat apa reaksi Anwar, tingkah laku Anwar, perangai Anwar, kerenah Anwar, semua ni nak dilihat. Okay, so saya tak tahu DAP Anthony Lockton sebenarnya main strategi atau saja katakan benda tu sebagai diplomasi, atau dia maksudkan benda tu sebab benda tu palsu. Okay, so rumusannya, Mahathir does not need Kem Anwar. Kalau Anwar tengok, Anwar dengar, Anwar hayati, Anwar fikir, he does not need you. Okay, ini yang saya tahu. Nombor 2, kenyataannya lagi satu, bahawa kita ada mekanisme. Maknanya mereka boleh keluar, okay, sekiranya Mahathir tiba-tiba tak letak jawatan. Kalau benda tu benar, dulu mengapa DAP tak keluar? Mengapa PKR tak keluar? Sebab DAP takutkan pilihan raya. Mengapa? Ini saya cerita. Kalau saudara-saudari buat congakkan tadi, saudara-saudari boleh lihat, kalau Mahathir biarpun congakkan saya salah, biarpun dia ada separuh dari bilangan tu, Mahathir adalah kingmaker dari segi pihak yang lah ni bukan kerajaan. Sebab bilangan MP yang di bawah pengaruh dia dah jadi teramat besar. Termasuk pihak besar dalam PPBM yang dah sedar bahawa kesilapan untuk berganding bahu dengan tim A UMNO. Mereka juga sudah tahu rancangan tim A UMNO. Mereka juga sudah tahu sama ada tim A atau tim B memang ada perancangan. Sama ada mereka buat atau tak buat, itu cerita lain. Tapi untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, mereka juga sudah tahu apabila pilihan raya tercetus, mereka akan menemui jalan buntu. Banyak daripada mereka, karier politik mereka semua berakhir. Okay, mereka tak setakat ingin esok, tak apa you janji saya jawatan dalam syarikat-syarikat, saya tak akan bertanding. No, mereka nak bertanding. Okay, dan UMNO tidak akan lepaskan banyak kerusi. So something is wrong, dan mereka dah tahu. So banyak dah beralih. So pengaruh Mahathir untuk akhirnya mencetuskan satu keadaan di mana majoriti selesa ni adalah besar. Malah peralihan, saya dah berulang kali kata peralihan majoriti sudah berlaku, dan setakat ini ia masih kekal. Dan ikut pemahaman saya, sedang bertambah sedikit demi sedikit. Okey, benda ni pihak kerajaan semua parti tahu. Mungkin sebab itu tim A sedang melengah-lengahkan ataupun takut nak tumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Harapan, takut nak diadakan pilihan raya. Kalau saya memang nak parlimen dibubarkan. Okey, so inilah senario dia. Jadi sekarang, andai kata tiba-tiba, kalau kita ikut kenyataan Anthony Loke, okey, so andai kata tiba-tiba, kalau rancangan dia untuk tumbangkan, kita kena lihat ya, apakah rancangan Pakatan Harapan? Adakah ianya untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Harapan sebelum PRU agar Pakatan Harapan boleh ambil alih, ataupun adakah ianya untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Harapan dengan niat untuk cetuskan pilihan raya
untuk Pakatan Harapan ambil alih. So kita kena lihat mana satu. Dia nak ambil alih sekarang tanpa pilihan raya atau dia nak pilihan raya. Kita bincang yang pertama dulu. Dia nak ambil alih sekarang tanpa pilihan raya. Maka jika DAP namakan Anwar sebagai calon Perdana Menteri, ataupun jika DAP menamakan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri, ia akan bawa masalah besar. Sebab apa? Nombor satu, grup PPBM ni sebenarnya dari awal, sebab sebenar mereka tinggalkan Pakatan Harapan dulu adalah kerana mereka nak cantas Anwar. Pada masa tu mereka dicucuk oleh tim A. Kononnya Anwar nak terkam Mahathir. Jadi untuk cantas Anwar, mereka lompat ke Perikatan Nasional. Maknanya mereka tak tahan dengan Anwar. Mereka tak nak Anwar jadi Perdana Menteri ataupun bakal Perdana Menteri. No Anwar. Okey, itu tim A, PPBM. Tim B, UMNO pun sama, Warisan pun sama, GPS lagilah sama. Dan GPS ni kalau kita bandingkan DAP dengan Anwar, dia lagi tak boleh terima Anwar, dia boleh compromise dengan DAP. So maknanya majoriti MP dalam kerajaan, dalam parlimen ni tak boleh terima Anwar. Jadi pandang kiri kanan, no matter what happen, Anwar sentiasa tidak akan dapat majoriti sampai bila-bila. Ya. So ini korang kena faham. Jadi impossible. DAP sebenarnya tahu impossible tu namakan Anwar. Okey. Dan tapi untuk perbincangan kita andaikan, okey, Warisan cakap tak apa, Mahathir, kita pura-pura lah. Kau ambil 6 bulan, kau janji 6 bulan. DAP pun bisik kat Mahathir, kau janji 6 bulan. Amanah pun bisik kat Mahathir, kau janji 6 bulan. Lepas tu 6 bulan kita tengok macam mana. Okey, so Mahathir ambil 6 bulan lah. Lepas tu bila sampai 6 bulan, kau ingat Warisan, GPS, Tim B, PPBM yang balik kepada Mahathir dari PPBM tu, yang majority MP tu, kau ingat mereka boleh terima Anwar? Akan jadi perkara yang sama. Sama ada mereka sendiri akan tumbangkan kerajaan, tak perlu DAP nak tumbangkan mereka, sebab DAP tak berani nak tumbangkan. DAP kalau tumbangkan lah ni, lepas ni saya akan cerita mengapa DAP gone, habis, hanyut. So DAP takkan tumbangkan, dan saya pun dah beritahu PKR takkan tumbangkan sebab pengaruh Mahathir dah cukup besar. Dia memang tak perlu camp Anwar sebab ada ramai dalam PKR pun dengan dia. Okay, so tak perlu. So memang tak mampu nak tumbangkan lah PKR dan DAP dengan Mahathir. Jadi tak perlu mereka. Anyway, kita tak payah fikir pun, because yang belah sini akan tumbangkan dan akan tercetus pilihan raya. Jika tercetus pilihan raya, okay, habis DAP. Sebab DAP lepas itu kena pilih, dia nak Mahathir atau dia nak Anwar. Sebab Mahathir tidak akan bersama Anwar, sebab masa tu pilihan raya dah tercetus. Bila pilihan raya dah tercetus, Mahathir tak perlu congak lagi kerusi. Dia cuma nak sokongan puak-puak mana yang bersama dia. Tim B bersama dia, pemimpin-pemimpin Tim B, ramai orang yang boleh bertanding dalam pilihan raya. PPBM satu blok besar bersama dia, termasuk bahagian, termasuk cawangan dan sebagainya bersama dia. Bersama dia. PKR ada juga bersama dia. Amanah sebenarnya, DAP pun, sebab DAP bukan bodoh. Okey, so, tapi tak apa. Buat masa ni kita jangan kira DAP dan Amanah, mereka kena pilih. Okey. Sebab adik dengan GPS sekali, dengan Warisan sekali, dia akan form the third force, kuasa ketiga. So jika DAP pilih Anwar, maka dia akan jadi Pakatan Harapan lawan kuasa ketiga, lawan serpihan Perikatan Nasional. Mungkin memang tim A confirm kat sana dengan entahlah baki-baki dari PPBM dengan PAS ni, serpihan Perikatan Nasional. Jadi kalau kita lihat Sabah Sarawak, okey, sentimen saya dah beritahu, GPS dia memang akan bersama third force sebab sentimen anti PAS jauh lebih tinggi di Sabah dan Sarawak berbanding dengan sentimen anti GPS atau anti Warisan. Jadi GPS mesti dan Warisan mesti takkan berpaut dengan pihak
perikatan ni yang ada PAS, mesti dia akan berpaut dengan kuasa ketiga. Dia memang tak boleh berpaut dengan Anwar, dia tak tahan dengan Anwar, jadi dia akan duduk dengan kuasa ketiga. Dan kebarangkalian dia untuk menang di Sabah dan Sarawak tinggi. Dan Sabah dan Sarawak amat penting sebagai penentu untuk melihat satu-satu gabungan tu boleh tak menguasai kerajaan persekutuan. Dia penting. Okay? The contribution dia besar. Kemudian kita lihat DAP. Okey, di Semenanjung, kalau DAP pilih Pakatan Harapan di Semenanjung, sentimen anti DAP jauh lebih tinggi daripada sentimen anti Mahathir. Tambah pula, kalau Mahathir buat third force tanpa DAP, tanpa Anwar, memang ramai Melayu Islam akan berpecah dan akan berlaku perpecahan lagi besar. Memanglah ni dah berlaku perpecahan besar dan kebarangkalian tinggi Pakatan Harapan akan menang. Ini akan berlaku lebih besar sebab mereka akan terhutang budi. Oh, rupa-rupanya memang betul Tun tak nak DAP dengan Anwar. Jadi kat situ memang akan terletak di tengah-tengah undi Melayu Islam. Pergi kat mana? Kat kuasa ketiga. China dan India pula, sebab DAP dah tahu sini tak boleh menang, jadi dia memang akan hanyut kalau dia duduk di sini. Dia memang confirm tak boleh duduk dengan PAS, jadi dia akan duduk dekat kuasa ketiga. Dan andai kata dia tak duduk pun dengan kuasa ketiga, China dan India akhirnya akan beralih ke kuasa ketiga atas satu sebab yang saya tidak boleh beritahu buat masa ni. Tapi apa pun, DAP akan duduk dengan kuasa ketiga. Sebab kalau tidak, DAP hanyut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat rungkaian hari ini, DAP sebenarnya kenyataan anti-nelok. Nombor 1, Mahathir perlukan 38 dari ahli parlimen daripada PKR tu adalah palsu. Nombor 2, jangan bimbang, kita ada mekanisme. Kalau Mahathir akhirnya tidak letak jawatan, kita boleh tumbangkan kerajaan dan kita boleh cetuskan pilihan raya. DAP tak akan berani buat, sebab DAP teramat perlukan Mahathir. Dan sebab itu DAP dengan amanah memang dah buat Mahathir. Cuma mungkin atas diplomasi, atas belas kesian, atas hubungan kerjasama yang dah lama dengan DAP dengan PKR tu, mereka cuba pujuk Anwar. Hakikatnya dia kalau tumbangkan kerajaan dan dia main perdaya Mahathir, yang hanyut DAP. Hanyut terus. Okey. Nampak tak? So ini adalah senario berdasarkan analisa yang saya buat berdasarkan huraian-huraian yang tepat, yang saudara-saudari boleh nilai sendiri. Okey? So kesimpulannya, ada DAP, tak ada DAP, ada Anwar, tak ada Anwar, akan berlaku satu pertembungan besar di PRU 15 melibatkan satu kumpulan baru yang dipengaruhi oleh Tun. Dan Anwar tidak relevan. Bukan, ini tak masuk hari ini, tak masuk soal saya sokong Anwar, saya tak sokong Anwar, saya pro Anwar, saya anti Anwar, saya pro Najib, saya anti Najib, saya pro Mahathir. No, this is what is happening. Ya, okey. So hari ini pendek. Dan sebelum saya berpisah, saya nak jawab satu soalan yang ditanya kepada saya oleh audience. Okey, dia ni dah tanya banyak kali, so hari ini saya buat keputusan untuk jawab. Okey, dia tanya, andai kata PRU, sebab dia sebenarnya orang ni orang UMNO, orang berjawatan juga, dan dia tahu pasal tim A, tim B ni, dia tahu. Dia kata, jadi andai kata pilihan raya umum tercetus, apakah UMNO akan berpecah secara rasmi, di mana tim B akan keluar? Jawapan saya tak tahu. Saya tak tahu, because saya bukan ahli UMNO. Saya cuma buat rungkaian, saya cuma buat analisis. Tapi setakat saya tahu, tim B dah give up dah. Sebab tim A minority ni
apa yang dia sedang lakukan tu, dia dah give up dah. Dia dah habis, dia dah putus asa dah. Dia tahu dia boleh, Team B boleh buat gila. Dia boleh terkam, take over and all that. Dia boleh, dia ada support. Tapi dia rasa benda tu akan jadi kacau bilau, kucak kacir, carcar merbah. Jadi kalau ada solution lain, dia akan pergi solution tu. Dia tidak berpaut pada satu-satu nama lagi dah. Dia hanya berpaut pada perjuangan. Okay, so itulah jawapan dia. Tapi actually I don't know, because bila dah ada situasi macam ni, di mana satu golongan sedang melakukan semua kerja-kerja ni, kita sebenarnya tak tahu, sebab benda yang mereka buat tak telus. Okay. Okay, kalau ada apa-apa soalan, letak di ruang komen ataupun email saya ke rj.ritaudin@gmail.com, dan sertai saluran Telegram saya di bawah, dan link YouTube saya di bawah. Esok ada satu tajuk menarik, di mana hari ini bekas Speaker Dewan Rakyat Negara ada buat statement bahawa kuasa raja harus dikembalikan. Jadi korang dah lama tahu saya salah satu daripada 9 paksi atau tunjang perjuangan saya melibatkan kuasa raja-raja, iaitu institusi raja yang saya amat sanjung. Jadi besok saya akan sentuh kenyataan bekas Speaker Dewan Negara berhubung pengembalian kuasa kepada raja-raja dan beberapa perkara yang berkait. Jadi kalau tidak ada isu semasa esoklah, saya akan sentuh. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.